أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. صدق الله العظيم. اللهم فقهنا في الدين علمنا تعويل ودنا الصراط المستقيم. أما بعد. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur kita Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi mengizinkan dan juga diberikan rasa juga sifat kehendak untuk sama-sama kita langkah demi langkah untuk hadir ke rumah Allah ini, untuk kita berhiling-hiling dengan Allah Subhanahu wa taala, kita mencari Allah Subhanahu wa taala di rumah Allah ini. Dan juga kita telah pun sama-sama tunaikan satu tanggungjawab ibadah khususiyah, yakni ibadah solat maghrib berjemaah. Kita bertahlil, bertahmid, kita berzikir, kita menyebut dengan nama Allah, dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini merupakan silahul mukmin, senjata bagi kita ini tuan-tuan. Ketika dan juga saat inilah kita perlu memperbanyakkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan wifi direct kita, connection kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau connection kita ini terganggu, kita akan rasa marah sebab terputus-putus. Jadi adakah kita juga cek dan juga lihat balik, adakah connection kita, signal kita, wifi kita dengan Allah Subhanahu wa taala ini ada gangguan ataupun tidak. Dan juga alhamdulillah, Allah juga telah mengistiqamahkan kita lagi untuk sama-sama kita berada dalam satu majlis ilmu yang diumpamakan oleh baginda Rasulullah SAW sebagai taman-taman syurga ini. Maka kata ulama, sesiapa yang berada dalam satu majlis ilmu, sebenarnya dia telah pun berada dalam syurga Allah, insya-Allah. Wahai ahli-ahli syurga sekalian, sihatkah kita pada malam ni? Alhamdulillah. Saya doakan semuanya jemaah-jemaah di sini diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan, dan juga dipenjikatkan segala amal ibadat kita yang sebagai satu bekalan yang kita akan bawa, yang pasti kita kena bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi belum pasti lagi bila kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kematian ini tidak menunggu kita menjadi orang yang baik terlebih dahulu, tetapi orang yang baik seperti tuan-tuan sekalian sentiasa menunggu-nunggu akan kematian, sebab kita tak merasakan bahawa mati itu hampir dengan kita, kan? Siapa yang datang ke masjid ni tadi, dia ternampak jet pejuang? Ada dengar tembakan? Tak ada lah. Hujan je lah. Ada nampak peluru pandu? Tak ada. Ada runtuhan-runtuhan? Tak ada, tuan-tuan. Bermakna kita masih lagi aman, damai, yang tidak seperti sahabat-sahabat kita, yang rakan-rakan kita, saudara-saudara kita seagama yang berada di bumi Palestin, Gaza dan juga Masjid Aqsa, yang sentiasa setiap saat dibanjiri dengan hujan peluru, yang kematian itu anytime saja. Maka ketika itu memang setiap saat menyebut dengan nama Allah dan sentiasa menjaga auratnya. Sebab itu kita lihat mereka ini sentiasa menjaga semua ibadat-ibadat ini. Kita tidak diuji begitu.
Tapi kita diujikan dengan hujan air ni, tu pun dah kelang kabut dah tuan-tuan. Sekat jalan sana nak pergi jam banjir, banjir tuan-tuan. Tapi kita alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi diberikan kesempatan. Alhamdulillah saya akan menyambung kembali dalam pengajian berkitab kita, kitab Halal wa Haram fi Islam karangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Masuk kepada muka surat berapa je? Ada tanda tak? Ha? 307. Sebab saya ingat yang last kali itu tentang 3 kalau betul dari sudut perkahwinan baik. Cuma nak kahwin lah. Cuma tak yang maknanya tak payah cerita bab kahwin tak? Bab kahwin lagi boleh kot. Sekarang ni tuan-tuan dia tak kira ni jodoh di hujung usia. Kan masuk metro 2 hari lepas tu. Umur dah 60 lebih kan. Kekasih lama ketika sekolah tu bertangkut kembali. Tu jodoh tu kan. Bab soal kata sah nikah sah ke tak sah itu biarlah mufti yang duk membicarakan. Kita tak perlu nak membicarakan Kita yang duk bicarakan orang lain yang dah akad nikah tu seronok relax. Kita pula yang duk bincangkan Baik, so dalam hal ini kita bincangkan perkahwinan ini, apakah yang halal, apakah yang haramnya. Mungkin kita rasa dah lepas dah, jadi menjadi garis pandu kepada anak-anak kita tentang bab perkahwinan ini dan juga bagaimana perkahwinan dari sudut agama lain. Di sini juga dia sebutkan tentang bagaimana Islam dan juga perbandingan dengan orang bukan Islam seperti Padri yang mereka merasakan bahawa rahimnya itu antaranya tak kahwin. Tapi akhirnya kita lihat naluri manusia ini tak boleh walaupun dia bukan Islam tuan-tuan Sebab kita perlu kepada fitrah yang dan juga disebut sebagai gharizah, iaitu keinginan kepada perkahwinan, keinginan kepada harta dan juga keinginan kepada keluarga ni Berkata tuan kita, Islam berpendirian tidak mengangkat tangan dalam hal naluri seks sehingga seseorang itu boleh melepaskan nafsu syahwatnya dengan bebas tanpa batasan atau sekatan. Oleh kerana itu ajaran Islam mengharamkan perbuatan zina dan apa saja tingkah laku yang boleh menarik kepada perbuatan zina dan seumpamanya. Allah sebutkan wala taqrabuz zina, janganlah kamu kita menghampiri zina, bermakna perbuatan zina itu memang kena rejam. Apa juga yang membawa kepada yang perbuatan yang haram, ma dalla ila haram fahuwa haram, dia juga membawa kepada perkara yang haram. Dalam bab yang lain contohnya, apabila sebut samahah Datuk Mufti Wilayah Persekutuan menyebutkan orang Islam yang menyertai mana-mana anjuran, macam juga fun run contohnya kan, larian, fun run ke fun cycling ke juga hiking apa juga pun yang dianjurkan oleh bank-bank yang konvensional, bank-bank yang dikaitkan dengan riba. Dia tak ada langsung buat yang Islamik ni, memang ada kaitan dengan riba. Banyak sekali tuan-tuan bank yang masih lagi buat simpanan juga penganjuran bank-bank riba. Maka bagi orang Islam yang masuk dalam anjuran yang dibuat oleh bank-bank yang konvensional ini, dia masuk tu walaupun niat dia baik tuan-tuan, niat dia itu kerana nak lari hiking ini, ajak anak isteri sebagainya, adik-beradik untuk tujuan sihat. Sebab memang al-aql salim fi jismin salim, akal yang cergas itu datang daripada badan yang sihat. Memang niatnya baik dah untuk bersukan. Tetapi jika kita masuk itu, kita pula kena pakai topinya, kena pakai baju yang dia minta kena pakai, dan baju ini adanya lambang-lambang logo bank yang konvensional ini, maka haram
bagi orang Islam menyertai anjuran bank-bank yang konvensional ini, sebab dia dianggap sebagai promoter, tukang promosi kepada bank-bank yang dikaitkan dengan riba. Sebab wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita nak tolong bagus, mestilah dalam kebaikan juga ketakwaan. Janganlah kamu duk tolong benda-benda yang maksiat. Walaupun matlamat dia bagus, tetapi matlamat tidak boleh nak menghalalkan cara ni. Jadi kepada orang yang duk pakai baju bank-bank yang konvensional itu, dia duk pakai sebagai tukang promosi ni, maka ia juga benda yang diharamkan. Sebab ada kaitan dengan riba ni tuan-tuan. Dan dalam bab riba ini ialah Allah menghalalkan jual beli, Allah mengharamkan riba. Dan Nabi sebutkan la'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi akli riba. Allah melaknat orang yang makan riba, dan juga wa muakkalah, orang yang menjadi wakilnya itu. Maknanya kita termasuklah, kalau kita pakai juga menjadi wakil, termasuklah wakatibah yang orang yang menulis tu, tukang tulis. Wasyahidah, orang yang jadi saksi. Kan agreement yang kita beli kereta juga pun, dan juga kita nak buat loan tu, kalau bank yang konvensional ada agreement, ada tukang tulis, ada saksi. Dan juga Nabi sebutkan wahum, mereka ini semuanya ialah seperti makan riba juga, haramnya itu. Maka dalam hal ini tuan-tuan, sama jugalah seperti yang bab zina ini. Kalau kita tidak menghalang, memang zina itu haram. Benda-benda yang membawa kepada perkara yang zina ini, pertunjukan pergaulan. Apatah lagi tuan-tuan, pada saat ini, ketika ini, kita tak mengambil langsung perasaan itu ketika saudara kita yang berada di Palestin itu dibunuh dengan kejam. Kanak-kanak juga orang yang tidak berdosa dibunuh itu. Kita tak rasa apa-apa tentang itu. Maka cek balik iman yang ada dalam diri kita ini tuan-tuan. Sebab itu merupakan isu agama, bukan isu kemanusiaan, isu agama tuan-tuan. Dan juga termasuklah hari ini orang duk cakap tentang boykot kan. Dalam bab boykot ni, saya ingin share sikit lah, supaya kita tidak tersilap boykot secara emosi dan juga secara membuta tuli saja. Dalam Islam ini memang ada bab boykot. Boykot tu kena ada. Tetapi Islam mengajar bab boykot ni yang pertamanya, kalaulah ianya itu memang ada benda-benda yang di sana, ada perkara yang jelas Nabi sebutkan. Dan juga perkara ini juga disebutkan oleh Sebuah Samah Datuk Mufti Wilayah Tuan, Datuk Mufti Penang pun juga sebut benda yang sama. Benda yang jelas ianya adalah haram, maka wajib kena boykot. Sebagai contoh 7E ni ada arak tak tuan-tuan? 7E ada tak? Kekemat ada, Speedmart ada, Pakmat ada arak ke? Kalau ada arak, wajib kena boykot. Yang ni jelas, yang kita kena utamakan ini, yang confirm dah, yang juga kita dapat maklumat yang tepat, yang ini ada ustaz, yang tu wajib kena boykot. Sebagaimana yang Nabi sebutkan, man kana yu'minu billah wa bil yaumil akhir fala yaq'ud fi ma'idatin. Jika kamu beriman dengan Allah dan juga hari akhirat, fala yaq'ud, janganlah kamu duduk fi ma'idatin, dalam hidangan itu adanya khamrun, iaitu arak. Dia tak ngarak tuan-tuan, dia ngeteh. Dan ngaraknya orang lain. Janganlah kamu duduk
tak boleh duduk, mana yang kena boikot, tuan-tuan. Hari ni kita lihat ramai mana orang Islam yang jelas restoran yang ada jual arak yang dikenali sebagai arak, minuman yang haram ini, dia biasa je. Contoh TGI Friday contoh, ada arak pun memang stick tu halal, tapi ada benda yang lain yang tu wajib kita kena boikot dulu. Benda yang di sana jelas ada benda yang haram. Baru ni orang minta saya komen satu restoran orang Islam punya lah, orang Islam di Terah Jenang, jual stick wagyu stick. Mahal lah tuan-tuan, wagyu daging wagyu ni mahal. Yang bab tu okey lah, tapi Ustaz mau komen sikit yang ada situ juga adanya soju halal. Soju ni tahu soju? Soju ni tuan-tuan tahu tak? Tak tahu kan? Tu biasanya bila saya tanya orang yang agak berusia tak tahu. Kalau tanya anak-anak kita peminat-peminat Korea ni tuan-tuan, bila soju tahu Ustaz, benda arak Korea, rejaan dia SOJU tapi disebut sebagai soyu arak Korea, yang kandungan alkohol araknya lebih kurang 9 hingga 30%. Memang arak betul lah. Dibawa masuk ke Malaysia, dihidangkan di restoran ni, dia kata oh yang ni soyu halal. Kok mana pula soyu halal? Yang ni buat daripada perahan air buah. Memang arak ni tuan-tuan buat daripada air buah. Cuma macam arak anggur kan, anggur Bali, buah timikai, buah kurma. Walaupun ianya adalah buah yang sunnah, tetapi kalau ianya dibuat benda yang haram-haram juga lah. Macam juga diharamkan menanam buah anggur itu. Tujuannya untuk nak dia buat arak. Haram dah. Sebab disebut sebagai madalla ila haram fahuwa haram, rantaian benda yang haram. Anggur pun juga jadi haram, walaupun anggur tu asalnya boleh je kita makan. Macam juga buah timikai. Timikai ni sunnah. Siapa yang makan buah timikai, dia juga buah sunnah yang dimakan oleh baginda Rasulullah SAW. Abu Aisyah radhiyallahu anha sebutkan, kana Rasulullah SAW ya'kul bitikha birutab. Nabi makan buah timun Cina. Timun Cina, buah timikai lah. Sebab kalau pergi belah Kelantan Tengah ni tak ada timikai, dia ada timun Cina. Makan buah timikai ni dengan rutab. So siapa yang makan buah timun Cina ni, sandarkan kepada Nabi makan, itu juga sunnah. Kita yang duk sunnah ni makan buah kurma dah, buah tin dah, buah timun tu labu dah, buah timun. Dan juga buah timikai ni walaupun dia sunnah, dia juga boleh dibuat arak. Dan timikai ni adalah antara 3 raja buah yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim, sebutkan 3 raja buah. Kita raja buah kita apa tuan-tuan? Durian. Ulama tak sebut durian raja buah. Itu ulama Melayu sebut. Dah tak ada. 3 raja buah ni adalah buah timikai, buah anggur, buah rutab. Ni 3 raja buah yang 3 ini buat arak mahal. Ada tak orang buat arak dengan buah durian? Tak ada. Buat tempoyak tu je. Buah timikai, buah anggur, buat arak mahal lagi tuan-tuan. Dan antara yang hebat buah timikai ni duduk cerita buah timikai pun. Kata dalam kitab indahnya perbuatan Islam, antaranya buah timikai, dia kata boleh membuatkan orang yang makan buah timikai ni ada 10 kelebihan yang cukup banyak. Alright, di antara kelebihan dia ada kaitan dengan seks. Dia ada kaitan dengan seks. Wallahu alam. Kalau ada yang kita tengok jemaah-jemaah saat tinggi ni,
pergi beli buah timikai, lepas ni senyap-senyap sudah lah. Faham-faham. Itu bukan saya sebut, disebut dalam kitab tentang boleh meningkatkan dengan seks, memperbanyakkan air mani sebagainya. Ini juga ada kaitan dengan perkahwinan ini, ya. Baik. So apa juga yang membawa kepada yang haram, dia juga dianggap sebagai benda yang haram ni. Kalau ialah yang ini ada, orang Islam wajib kena boycott. Itu satu, ya. Yang keduanya, kalau di sana adanya unsur-unsur yang maksiat, majlis-majlis yang adanya kemaksiatan, atau juga show-show dekat konsert-konsert, walaupun nama ni konsert amal sekalipun, di sana adanya kemaksiatan, percampuran lelaki perempuan yang tidak betul auratnya, maka wajib kena boikot. Itulah maksiat. Kita agak boikot tak? Bukan setakat ni, dalam TV pun, ya, orang duk sibuk cerita soal kata Palestin, dia duk sibuk pasal nak tengok GV. GV ni apa? GV. Apa GV ni apa tu? Yang dalam TV. Yang biasa tengok tahu, Gegar Waganza. Kan, ekstra lagi tuan-tuan sekalian. Yang tu wajib kena boikot. Boikot tak? Tak. Dan di sana kalau ianya kita jelas orang yang menderma untuk kemusnahan orang Islam balik, yang itu juga wajib kita kena boikot. Yang jelas. Sebab tu dalam apa yang disebutkan oleh Sebu Samahah, Datuk Mufti Wilayah dan juga Datuk Mufti Penang, yang jelas confirm, ya. Macam juga kita tahu kita memberikan sumbangan kepada orang lain nak membelikan senjata itu boleh memusnahkan balik orang Islam, yang tu haram walaupun derma itu sunat, ya, yang jelas. Dan juga kepada syarikat-syarikat orang Islam yang tak bayar zakat, boikot. Tu so dalam hal ini tuan-tuan, dalam bab-bab boikot banyak ni, kita kena pilih mana hak orang Islam, mana hak orang bukan Islam. Dan kalau Islam pun tengok, kalau mampu untuk kita dah cek dia bayar zakat ke tak, sebab Nabi perang orang yang tak bayar zakat ni tuan-tuan. So dalam hal ini saya tidaklah nak menyokong mana-mana, ya, yang benar ada kaitan dengan Israel yang membantu itu wajib kena boikot. Yang hanya kabar-kabar angin saja, yang kita ni terikut-ikut dengan emosi, kena tukarlah, boikot. Biarlah dengan ilmu dan informasi, bukan dengan bukan dengan emosi ni tuan-tuan. Sebab kalau kita silap buat tindakan, dia boleh menyebabkan kemudaratan kepada orang Islam juga. Sebab dalam bab ini dia ada yang maslahah, dia ada yang mafsadah. Yang kita buat ni mana yang baik? Maslahah yang baikkah, kebaikan yang lebih besarkah, atau keburukan yang lebih besar? Kalaulah keburukan itu yang lebih besar kepada orang Islam, tak boleh. Itu antara panduan yang diberikan. Saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan, apa yang ditulis oleh para mufti ini. Dan juga jika ianya disebut oleh ulil amri, maka wajib kena boikot. Ulil amri ni bukan Ustaz Amri dah. Juga bukan sebut saya dah. Ulil amri adalah pemerintah, termasuk mufti. Contoh Datuk Mufti Penang kata MACD tak boleh boikot. Itu disebut, ya? Dan saya setuju dengan pandangan beliau. Apa sebab? Ya? Jangan kata saya sokong medak, ya? Jadi tuan-tuan, berasaskan kepada kaedah-kaedah yang saya sebutkan tadi, yang disebut oleh para ulama. Sebab tu kita lihat tulisan-tulisan ulama, termasuk imam di Masjid Nabawi,
juga sebutkan benda yang sama. Sebab tu bila anda tanya ulama jawapan lain, anda tanya netizen ini, confirm jawapan dia adalah emosi. Dah gini tuan-tuan. Jadi dalam hal ini apabila kita melihat keterlibatan orang Islam dalam menyediakan makanan kepada orang Islam dah menjadi fardu ain dah. Orang Islam mesti terlibat dalam mengeluarkan makanan, menguruskan makanan, berikan kepada orang Islam. Dah jadi fardu ain dah. Sebab hakikatnya yang ada di Malaysia ni tuan-tuan, kebanyakannya adalah orang bukan Islam. Termasuk jugalah JAKIM dan juga Jabatan Agama Islam Negeri memberikan hampir 70% sijil halalnya kepada orang bukan Islam. Halal tu halal lah. Saya nak sebut soal kata Islam dengan orang bukan Islam. Maka seharusnya orang Islam yang berkemampuan wajib sudah mengeluarkan sesuatu makanan, kosmetik, barang gunaan yang nak digunakan oleh orang Islam. Dan juga dalam Islam ini dia ada kaedah fiqh aulawiyat. Mana yang lebih aula, yang mana yang lebih afdal. Produk yang dibuat oleh orang Islam dengan produk yang dibuat oleh orang bukan Islam. Sudah barang tentu yang afdalnya produk yang dibuat oleh orang Islam dan juga yang halal lah. Mesti halal lah dulu. Ya. So dalam hal ini dah menjadi satu jihad bisnes. Saya ingat bila saya berada di KFC 2014 tahun saya berada di Pinjam. Dan ketika itu Allahyarham Tan Sri Ali Hashim yang duk pegang Jacob kan. Dia kata nak lawan dengan giant brand ini, nak lawan dengan jenama-jenama yang besar ini tuan-tuan, tak boleh. Tak boleh. Kita dah buat KFC, Kelantan Fried Chicken, cannot go boh. Tak boleh pergi. Kita ada Radik Fried Chicken, tahan 2 tahun ni. Tak boleh. Maka apa yang perlu kita buat? Kita berkawan, jangan lawan. Dah. Itu jihad bisnes tu. Sebab nak masuk terjun ke dalam dunia bisnes ini kena ada jihad ini. Maka apa yang Jacob buat? Beli KFC, beli Pizza Hut, Ayam Mas. Maka Jacob kerajaan negeri Johor beli. Dan dia beli ini maknanya dia boleh kawal semua sekali, termasuklah bahan-bahannya. Malahan tuan-tuan boleh mengeluarkan zakat. Sebelum itu tak ada pun yang keluarkan zakat. Dengan beli itu dia boleh keluarkan zakat, membantu lagi kepada orang Islam yang lain. Maka itu jihad bisnes yang dia buat. Termasuk McD juga begitu. Dibeli oleh orang Islam. Yang McD di Malaysia ni orangnya sama seperti yang kita makan McD di Arab Saudi itu. Orang Islam dibayar zakat banyak 12 juta tahun lepas, berikan kepada orang Palestin. Maka syarikat ini disebut sebagai syarikat orang Islam punya. Bila dah orang Islam punya tuan-tuan, walaupun hakikatnya dia kena bayar tentang royalty, itu memang dah fix wakil dalam dunia bisnes franchisor, you kena bayar dia punya fee untuk royalty. Memang pun tuan-tuan wajib bayarlah. Orang nak guna nama gitu tak. Malahan lagu-lagu lama pun sekarang kena bayar lagi. Sebab hak milik itu. Sebab nak buat sendiri tak boleh. Maka apa yang dia buat? Board over beli. Dan juga dia kena bayar fee. Bayar fee ni kepada owner dia di US. Bayar. Dan bila dah bayar tu tuan-tuan, apa yang dia orang nak buat itu dah di luar bidang kuasa kita lah. Tak perlu kita nak mempersoalkan lagi dah. Sebab bukannya itu. Oleh kerana itulah kita melihat dan juga pegangan yang diberikan oleh mufti ini ada asasnya. Maka kalaulah kita memboikot itu, memberi kesan balik kepada orang Islam. Ni nak lihat mana yang mafsadah, mana yang maslahah tadi itu. Yang seharusnya kita kena boikot satu tadi tempat yang maksiat tadi.
tempat yang haram, syarikat orang bukan Islam yang tidak bayar zakat, yang tu yang wajib kita kena boikot dulu. Carilah yang bukan Islam. Dan dalam hal ini tuan-tuan, dengan lebih dalam lagi kita harus memahami bisnes kompetitor, dan juga dalam dunia perniagaan ini dia ada cyber trooper yang boleh memainkan sentimen. Okey, you boycott, sedangkan yang kita boycott inilah hak milik orang Islam. Mengapa kita tak memboikot hak milik orang bukan Islam yang jelasnya itu? Yang ni yang dipegang apa yang saya baca itu, bahawa kita hendaklah ada ilmu untuk kita nak memboikot ini. Tanpa kita memboikot membabi buta saja, dia akan memberi kesan ekonomi juga kepada orang Islam yang ada di Malaysia yang bekerja di tempat-tempat ini. Sampai kata mufti kata orang yang bekerja, ya, kalau dah tak ada kerja dah, walaupun terpaksa yang bekerja di syarikat Yahudi sekalipun harus baginya, kerana dalam keadaan yang darurat lah. Tapi kalau yang ada sekarang ni dia banyak pilihan dan juga bermuamalah itu, ya. Jadi sekali lagi saya bukan, saya taklah makan McD, KFC dah, cuma saya melihat bagaimana kekhilafan untuk kita nak melakukan tindakan itu supaya tidak menyebabkan mafsadah yang lebih besar kepada orang Islam itu sendiri, ya. Baik. Jadi kalau ianya ada kaitan dengan apa juga yang diharamkan itu, ya. Kalau jelas, okey, jelas McD, KFC memang menyumbang, yang tu tak ada pilihan. Yang ni kita tak jelas, walaupun orang kata yang tu Ustaz KFC di Israel, McD di apa tu Israel, yang tu owner lain, yang tu orang yang berada di Israel. Dia hakikatnya tuan-tuan, kalau kita pergi KFC, McD, Starbucks contohlah, yang ada di Malaysia ni halal. Tetapi kalau anda pergi ke Thailand, Vietnam contoh kan, belum tentu lagi halal. Sebab owner yang berbeza-beza, nama sama, orang yang lain-lain ownernya itu. So kita tak boleh nak pukul rata semuanya sekali. Kalau tak boleh kata McD di Malaysia, KFC di Malaysia tu halal lah, pergi ke Singapura, pergi ke Thailand dan juga ke US halal, tak tuan-tuan. Dialah berbeza-beza, ya. Ini yang saya nak kaitkan dengan jihad bisnes ni bagi orang Islam. Kalau kita ada pilihan yang lain, okey, teruskan. Yang jelas. Baik. Kalau ianya KFC Singapura, pizza Singapura juga di bawah QSR brand. QSR brand ini di bawah Jacob, ya. Maknanya kalau kita pergi ke Singapura tu, insya-Allah lah KFC dia sudah halal lah, sebablah di bawah Jacob. McDonald juga owner yang sama yang dibeli oleh syarikat Reza Group Malaysia dengan Singapura, termasuk jugalah di Arab Saudi. Jadi dari sudut ownernya itu masih lagi kepada orang Islam yang dia buat ni itu, ya. Thailand tak boleh lah. Thailand tak boleh lah. Thailand bukan ni, ya. Sebab tu saya sebutkan kena ada ilmu tu, ya. Thailand yang di bawah sini macam di apa ke Padang Oh, yang Selatan Thai ke? Yang tu itu bukan lagi owner dia adalah di sini. Bukan. Dia adalah ownernya itu di Thailand. Sama ada ianya ada sijil halal ataupun tidak, nak kena lihat dari sudut sijil hingga logo halal di restoran tersebut lah. Kalau di Malaysia ini saya boleh yakin, sebab saya pernah berada dalam dunia itu. Kan, yang pergi masa saya duduk di KFC dulu, pergi audit KFC Singapura orang Malaysia punya, di Kemboja, termasuk juga di India. Cuma sekarang dia dah jual
di India. Yang ada adalah di Malaysia, Singapura, Brunei masih lagi di bawah Malaysia, termasuk jugalah di Kemboja. Indonesia tak ada. Tak ada. Indonesia tak ada. Baju. Tak boleh kan? Cap ke? Kan? Ma dalla ila haram fahuwa haram. Apa juga yang membawa kepada yang haram itu termasuk dalam apa yang disebutkan oleh para ulama ini. Ya. So cek balik kok ada baju-baju yang lama-lama zaman-zaman jahiliah dululah. Yang dah lepas dah, yang tak tahu tak apa kan. Yang ni. Yang tak tahu tak apa. Kalau termakan baru ni di NSK menjual katak. Anak SK kan? Ada kan? Duk jual katak. Katak ada, udang ada, ikan ada. Duk jual. Dah mau maaf dah, betul lah tu. Dia kata tersilap. Takkanlah tersilap tuan-tuan. Tu akan tak kena katak ni. Yang nasi kandar yang ada bagi. Nasi kandar ada. Nasi kandar, nasi lemak, nasi kerabi. Nasi kerabu lauk dia lembu. Nasi kerabi lauk dia babi. Tuan-tuan. Berlaku di mana bukan kerabi, di Damansara. Sama juga seperti baru ni pun nasi lemak, nasi kandar yang adanya babi tu. Tak salah tuan-tuan, tak salah. Bukan orang kita jual lah. Bukan orang kita lah. Orang India, nasi kandar India. Dari sudut undang-undang tak salah. Dia boleh jual pun. Dia boleh jual benda yang haram ni. Yang salahnya apabila tak letakkan tanda halal, lagu halal, barulah salah. Kita pula orang Islam, dia yang duk pergi undang-undang tak salah, makan haram juga. Sebab ramai bila dah makan baru tanya, "Ustaz, di restoran ni halal ke haram?" Saya tanya, dah makan ke belum? Dah makan dah. Alhamdulillah, rezeki. Kan? Tanya ustaz tu sebelum makan, patutnya dah lepas makan si rezeki. Itu undang-undang dia. Sebab itulah dia berbalik kepada kita, fa'alahi bil ilmi. Kena ada ilmu. Semuanya ada ilmu. Kita janganlah berada dekat yang jahil. Nak kata jahil tuan-tuan, sekarang ni semua dah ada maklumat yang cukup banyak dapat. Dengan TikTok, dengan apa sebagainya, kan? Orang duk berubat pun juga sekarang guna TikTok. Tak? Duk berubat. Ubat kuat tu confirm dah, kan? Kadang-kadang kita pun pelik, orang perempuan duk jual ubat kuat. Selamba je. Untuk orang lelaki kan? Untuk orang lelaki lah. Kan? Untuk orang lelaki laku pula tu. Ramai pula orang yang duk like. Kita duk ceramah ni tak tahu sama ada orang like ke dah. Orang duk jual ubat kuat ramai pula duk like. Ya, pernah saya tengok like itu macam pernah tengok macam ahli Korea masjid ni. Wallahu a'lam lah. Dah sampai tahap begitu. Termasuk pengubatan Islam. Kami duk bincang dalam panel ISP petang tadi. Habis kat pukul 6 di Ilimbang. So, yang silakan. Kalau yang dia buat live, dia duk berubat, itu tidak dinamakan sebagai pengubatan Islam. Kan ramai yang duk live, kan? Sila azan dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الحمد لله الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على Baik ya, sikit lagi. So dalam hal ini, jika sesuatu perkara itu yang kita buat berkenaan dengan yang kita berikan, yang kita dermakan, sebab tu kalau kita lihat apa yang telah Allah sebutkan, siapa yang menyumbang, menginfak RM1, Allah akan berikan dengan RM700 kan? Maknanya sebiji benih itu ditanam melahirkan satu tangkai, dan satu tangkai itu melahirkan 100, dan Allah berikan 7 tangkai, maknanya 700 balik. Sebab tu sekarang ni tuan-tuan, berapa ringgitkah yang kita menyumbang untuk Palestin sekarang? Berapa puluh ringgitkah yang telah kita menyumbang ke Palestin sekarang? Berapa ratus ringgitkah yang kita telah menyumbang? Berapa ribu ringgitkah yang telah kita menyumbang? Jadi dalam hal ini itu juga disebut sebagai kebaikan. Dan malahan bila Rasulullah SAW sebutkan tentang takaran padi, siapakah takaran padi ini? Tanya sahabat. Maka Nabi ceritakan bagaimana 3 orang yang masuk dalam gua. Bila masuk dalam gua, tertutup pintu gua tu. Maka Nabi sebutkan di antara 3 itu, semuanya duk ceritakan tentang kebaikan masing-masing. Memudahan dengan kebaikan yang diceritakan itu sebagai asbab untuk membolehkan pintu gua ni terbuka. Itu yang Piramli dia buat cerita.
Cerita apa tuan-tuan? Cerita Nyengsing. Cerita apa? Alibaba penyelapuk. Piramli pun tengok hadis ni. Dah. Maka Nabi ceritakan bahawa seorang takaran padi yang ada bendang padi sawah mengupah seorang ini untuk menguruskan bendang itu. Bila dah diurus semua, orang ini melarikan diri tanpa mengambil upah yang disediakan. Tak ambil upah, lari begitu. Kalau kita orang kerja dengan kita lah, duk lari begitu je agak-agak, bayar tak bayar gaji? Bukan takat bayar, potong lagi gaji. Sebab tak cukup 3 bulan notis. Nah. Maka orang tu lari dan dia menyimpan upah yang sepatutnya diberikan kepada tukang yang buat padi tadi itu. Malahan dengan upah ini jugalah dia membeli lagi lembu, kambing, ternakan, dia biarkan ternakan itu. Tahun lepas pada tu kata Rasulullah SAW, datang balik orang tanya upah dia ni, mana upah aku? Oh, yang terlepas. Tanya upah. Maka tuan takaran padi ini sebutkan tu upah ni. Lembu, kambing, kerbau yang terbiak engkau ambil lah semua, ambil. Itu tentang kebaikan yang digambarkan oleh baginda Rasulullah SAW tentang takaran padi kepada orang yang membuat kebaikan itu. Dan kalau kita membuat keburukan, kejahatan, lagi teruk. Nah, so dalam hal ini tuan-tuan, apa yang baik itu buatlah, ya. Yang tak baik itu kita tinggalkan sekurang-kurangnya. Buatlah benda-benda yang tidak ada di sana, itu benda yang boleh menyebabkan keimanan dan juga keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga yang boleh membantu kepada orang bukan Islam balik. Contohlah, ya. Orang yang isap rokok, contoh. Yang tu jelas yang 10% disumbangkan direct kepada Israel. Yang tu jelas tuan-tuan. Jadi takwil lagi. Benda yang tak jelas ini jangan dijelaskan. Yang tu saya sebutkan tadi, nak boikot mesti ada ilmu tuan-tuan. Begitu. Contoh, bukan orang sini tak. Saya sebutkan sebagai contoh ni, ya. Baik. So dalam hal ini juga benda-benda yang sebab bukan apa, semuanya ini dia akan pergi kepada hati kita kan. Hati ini. Dan hati ini kena jaga hati. Kalau kata baik-baiklah, inna fi jasadil mudghah, dalam babatan tubuh ni adanya segumpal darah. Bila dia baik-baiklah, dia jahat-jahatlah. Apa yang Nabi sebutkan, ala wahai qalbun, yang tak lain yang tak bukanlah hati manusia. Dan hati ini sentiasa saya sebutkan, kalau kata pokok, dianya ibarat akarnya itu. Ya? Orang zaman sekarang ni dia tak berapa nak cakna sangat bak akar itu, sebab tak nampak. Betul kan? Sebab akar tu duduk di bawah tanah. Yang orang yang duk jaga sangat ni pucuk ni. Sedangkan pucuk itu bergantung kepada akarnya itu. Orang siram akar ke orang siram pucuk tuan-tuan? Orang siram pucuk. Sepatutnya kena siram akar tu. Jangan sampai akar itu mati. Tuan-tuan, kalau diberikan pilihan, nak mati akar ke nak mati pucuk? Ni contoh saya buat ni kan. Tuan-tuan diberikan pilihan. Nak mati akar ke nak mati pucuk? Terpilih, macam mana? Pilih, hanya satu pilihan je. Satu pilihan. Tu pun takut jawab dah. Kan? Orang lebih sayangkan pucuk tu daripada akarnya. Yang penting akar itu. Kalau orang rumah kita, isteri kita yang duk keluar rumah, tengok pucuk tu mati, apa yang dibuat? Dia ambil gunting, dia kerat je. Kan? Kalau mati akar, dia cabut habis. Oleh itu lebih baik mati pucuk
daripada mati akarnya, tuan-tuan. Dah, mati pucuk boleh ubat lagi. Ya, kalau tak percaya cuba tanya pengarah hospital apa tu Sedang. Banyak ubat lagi, tuan-tuan. Kalau mati akar hati ni mati habis. Sekarang ni kita ke arah mati hati ni. Jadi kita haruslah ambil semua sekali tindakan yang kita buat ini melalui ilmu itulah, supaya dia tidak memberikan kemudaratan ke atas Islam semulalah. Wallahu alam, apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang tak baik kelemahan-kelemahan saya sendiri. Jika ada pandangan-pandangan yang lebih baik, maka ambillah pandangan sebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma rzuqna rizqan wasi'ah wa rzuqna rizqan halalan thayyiban wa ilman nafi'ah wa 'amalan shalihan mutaqabbala wa tijaratan lan tabur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Allahu akbar.